السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. Muka surat 74, bab ma jaa fi hawanid dunya 'ala Allah azza wa jalla. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan keji dan hina dunia di sisi Allah. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Apa nilai dunia ni di sisi Allah? Dunia tempat kita duduk ni, apa nilai dunia ni di sisi Allah? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya dunia ini keji sangat dan busuk amat. Hina yang tiada terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia habaq yang tu dulu. Dunia ni pada Allah tak ada apa. Allah Subhanahu wa taala dia nak kira akhirat esok. Tapi satu benda yang kita nak kena ingat, Nabi SAW sebut, Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam untuk akhirat. Walau hina macam mana pun dunia ni, apa yang kita buat atas dunia akan kita dapat hasil di akhirat. Maksud bila dia kata dunia ni di sisi Allah keji, busuk, hina dan sebagainya, maksudnya ialah dia tak mau kita ni sampai pergi jadi hamba dunia. Itu maksud dia. Bukan dia suruh kita buang dunia. Ini jangan salah faham. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam. Hasil akhirat kita dapat. Tapi kalau sekiranya kerana dunia kita sanggup bunuh orang, tak mahu. Tapi kalau sekiranya kerana dunia kita sanggup putus silaturahim adik-beradik, hak ni tak mahu. Kalau kerana dunia kita bunuh orang, kita putus adik-beradik dan sebagainya, maka ketika itu dunia sudah jadi keji, dunia sudah jadi busuk, dunia sudah jadi hina. Itu maksud dia. Dan akhirat itu adalah yang termulia dan terpandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan apapun dia tengok akhirat. Maka tidak diketahui kehinaan dan kekejian dunia ni, melainkan kemudian daripada mengetahui hakikat dan zat dunia itu apa dia. Kita nak kata dunia ni keji, dunia ni hina, dunia ni busuk, dunia ni apa pun, kita kena tahu dulu. Dunia ni apa benda di atas dunia ni yang boleh menyebabkan dia jadi busuk, jadi hina, jadi keji. Kita kena tahu dulu. Tak tahu tak boleh. Kalau tak tahu, itu hak duk jadi. Kadang-kadang televisen ambil lempak dalam sungai. Kursi meja dalam rumah pun tak mampu. Sampai tak mau nak apa dengan orang semua dah. Duk kira nak bertasbih, duk kira nak berzikir saja. Pasal apa? Pasal dia salah faham tentang dunia. Nabi SAW pun tak larang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman menyaga. Nabi tak larang. Kalau sekiranya benda tu salah, Nabi larang. Nabi SAW tidak pernah suruh orang-orang yang duduk di keliling dia, sahabat-sahabat yang duduk ada di keliling dia, Nabi SAW tidak pernah suruh mereka pergi buat satu tindakan yang gila semasa hidup di atas dunia. Nabi tak suruh. Bahkan Nabi SAW pesan pula kepada sahabat-sahabat dia, kalau sekiranya di tangan kamu ada benih, Nabi kata, dan kamu tahu kata esok nak kiamat, kamu tanam benih yang ada di tangan kamu tu. Nabi suruh kerja, Nabi suruh usaha atas dunia. Maka kita nak kena tahu, yang kata dunia ni tak elok, yang kata dunia ni keji, yang kata dunia ni hina ni, bila dunia boleh jadi macam tu?
Dan bila dunia ni boleh diambil manfaat daripada dia? Bila? Sebagaimana yang diterangkan hakikat dunia dan zatnya itu oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Dia kata insya-Allah pada masalah yang akan datang akan diterangkan dengan panjang lebar. Bermula dalil yang menunjukkan atas hina dan keji dunia itu adalah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada hadis tu ialah sebagai yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, jikalau adalah dunia ni menyamai kemuliaannya dan kebaikannya di sisi Allah akan satu sayak nyamuk, nescaya tiada diberi Tuhan akan orang kafir minum seteguk air pun daripadanya. Itu dia. Hadis Nabi. Nabi SAW kata dunia ni kalau sekiranya Allah pandang dunia ni, kalaulah Allah pandang dunia ni, nilai dia seperti mana nilai sayap nyamuk. Kalau Tuhan pandang dunia ni terah sayap nyamuk, Tuhan tak bagi orang kafir minum air walau seteguk pun. Maknanya ialah Tuhan tak pandang dunia ni. Maka kerana tu orang kafir, Tuhan bukan takat bagi minum air seteguk, bukan takat bagi air 1 jam, bahkan Tuhan bagi dekat orang kafir ni kaya raya hidup di atas dunia ni. Kerana dunia ni tak ada apa-apa bagi Tuhan. Akhirat esok bernilai bagi Tuhan. Maka di hari akhirat esok, siapa yang mati kafir tak dapat rasa nikmat Allah walau sekali, walau sejerit, walau sedetik sekalipun. Maksud hadisnya begitu. Dia kata tetapi dengan sebab hinanya dan kerana busuknya dan kerana kejinya dunia ni, maka diberi Allah akan kafir itu banyak-banyak daripadanya. Kerana dunia ni Tuhan tak pandang, maka Tuhan biar orang kafir nak jadi senang lenang kaya raya atas dunia ni. Tuan-tuan, kalau benda ni benda kita sayang, kita ada kereta, kita sayang kereta tu, anak kita nak bawa kita tak bagi. Benda kita sayang. Jangan kata jiran nak pinjam, jangan kata kawan nak pinjam, anak kita nak bawa pun kita tak bagi ayah bawa. Kita sayang kereta tu, kita takut lagi dia gostan-gostan buh pintu pagar ke apa ke. Kita sayang kereta tu, anak kita sayang pun kita tak bagi dia bawa kereta tu. Tu maknanya sayang. Kalau kereta buruk, kereta cabuk, kita pun tak sayang, kunci pakai tinggal atas meja, dia ada apa nak bawa, ambil kunci bawa. Maka dunia ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang dunia ni. Maka kerana tu Allah biar aja orang kafir ke apa ke, hampa nak hidup senang atas dunia, hampa ambil lah. Hak Allah sayang ni akhirat. Maka akhirat Tuhan kontrol. Dia tak bagi kepada orang yang mati kafir. Dia bagi kepada orang yang beriman kepada dia saja. Itu maksud dia. Dia kata sampai berpindah ke negeri akhirat, tak merasai lagi ia akan apa suatu lain daripada azab semata-mata. Orang kafir ni atas dunia Tuhan biar dekat dia. Menyaga jadi saja. Dia buka kedai barang pun kita tengok, kita tahu dia maju dalam menyaga ni. Dia buka kedai barang, kita pun buka kedai barang, tapi nampak dia maju. Tuhan lepas atas dunia ni, Tuhan lepas. Dapat macam-macam dekat mereka ni. Tapi dia kata bila berpindah sahaja kafir ni ke negeri akhirat, maka tak merasai lagi ia akan apa satu lain daripada azab semata-mata. Di sana esok negeri akhirat, negeri Tuhan sayang. Tuhan tak akan bagi orang yang kafir, orang yang bantah, orang yang ingkar Tuhan, Tuhan tak akan bagi dia rasa apa-apa nikmat di akhirat esok. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata dia lagi bermula ini hadis sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Masalah dunia itu keji dan hina. Sesungguhnya dunia itu keji, yakni busuk kepada anbiya Allah dan asfiyahnya. Nabi-nabi tak pandang dunia ni. Nabi-nabi tak pandang dunia ni. Nabi-nabi dia kira dunia dia nak guna untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia.
Dan hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi-Nabi pun tak pandang dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tak pandang dunia. Kerana dijadikan Allah pencubaan dan pengujian bagi segala hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi dunia dan apa yang ada dalam dunia ni sebagai satu ujian dan pencubaan kepada manusia. Kita baca ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu baca ayat ni. Dia kata apa? Dia jadikan, Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan bagi jadi mati, bagi jadi hidup, bagi jadi ni semua kerana nak uji manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang baik amalan dia? Tuhan bagi hidup pun ujian. Tuhan bagi mati dengan 1001 macam cara kematian pun ujian. Allah bagi jadi semua benda ni sebagai ujian kepada manusia. Nak tengok berapa orang daripada ramai-ramai manusia berjaya dengan ujian Tuhan ni. Tuhan bagi kaya jadi ujian. Berapa orang yang dapat kekayaan lupa diri sampai tak semayang, sampai bantah Tuhan, sampai derhaka dan sebagainya. Berapa orang Allah bagi ujian kaya, dengan kaya tu bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi sakit, berapa orang dengan sakit tu dia jadi kufur dengan Allah, dia maki hamun Tuhan, dia marah Tuhan kerana Tuhan bagi dia sakit. Dan berapa orang yang Tuhan bagi sakit, kerana sakit tu bertambah lagi dia tunduk besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik hidup, baik mati, apapun, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana nak uji, kerana nak test kamu. Siapa di kalangan kamu yang baik amalan dia. Kerana Allah nak tengok siapa yang beradab kepadanya, yang ni kepada dunia ni. Siapa yang dunia menyebabkan dia lupa segala-gala. Allah nak tengok. Dan siapakah yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang beradab kepada dunia dan tidak peduli kena ibadah kepada Tuhannya, maka orang yang demikian itu dapat seksanya di dalam akhirat. Dia kata siapa yang di atas dunia dengan kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat dia, tak peduli habis kepada Tuhan dan sebagainya, akhirat esok kena seksa semata-mata. Dan siapa yang beradab kepada dunia kadar hajatnya yang menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ialah orang yang betul mendapat balas baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sebaliknya, siapa yang dapat anugerah Tuhan, dia syukur pada Tuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balas baik kepada dia. Simple aja, agama kita ni simple aja. Dia orang putih kata give and take. Kita bagi ketaatan pada Tuhan, kita boleh ambil keredaan Tuhan. Give and take. Kita bagi ketaatan pada Tuhan. Tuhan kata apa-apa kita turut. Tuhan bagi juga pula dekat kita keredaan dia. Keredaan Allah, Allah bagi syurga dia. Give and take. Manusia pun macam tu. Kalau masa kita susah dia tolong kita, esok bila kita senang, kita nak lupa dia. Kita tak lupa dia. Tapi kalau masa kita susah, dia hina kita, dia cerca kita, dia buat macam-macam kat kita. Bila kita senang, manusia, yang kata manusia ni, bila kita senang, dulu masa aku susah, habis. Manusia pun macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dia tolong pun dia kata. Masa dia tolong tu, dia bagi. Itu dia kata, ni aku bagi ke hang ni. Dulu aku susah, hang tak tolong aku. Dia kata juga, nak bagi puas hati. Manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kekejian dunia ni telah ada misalnya ditunjukkan oleh Nabi kita sebagai adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dunia ni keji, ada banyak hadis. Tuan-tuan, dalam dunia ni kadang-kadang orang kata money can buy everything. Kadang-kadang orang kata duit ni boleh beli segala-gala. Ada duit semua boleh buat. Dah, tak mesti macam tu. Berapa ramai orang ada duit tapi hidup merana susah. Berapa ramai? Duit banyak, juta-juta ada, mati bunuh diri. Duit banyak, juta-juta ada, rumah tangga pecah belah, tunggu terbalik, habis lentang pukang. Orang putih kata, dia kata, orang ada duit ni, they can buy a house. Dia boleh beli rumah. But not a home. Dia kata, tapi tak boleh beli kediaman. Orang putih, dia kata, sedap ya, kadang-kadang kita dengar kan. Orang ada duit ni, they can buy a house. Dia boleh beli rumah. Rumah besar mana pun boleh beli.
Cakap-cakap rumah di kawasan apa Bertam apa, tak ada masalah, boleh beli. No, pergi beli dekat Gold Coast apa nama tu, dekat Coastal Highway nak pergi ke airport tu. Rumah kondominium apa tu paling murah 450,000. Paling murah 450,000, tinggi melangit tu. Lagi rendah, lagi mahal. Pergi tanya rumah depan Hospital Gleneagles, Jalan Pangkor apa nama tu. Paling murah, dia ada 1.6 juta. Paling murah. Pergi tanya kondominium tu dekat apa Geni Plaza apa nama tu, nampak laut tu. Pergi tanya tengok. Tanya tu start tu 1.1 juta harga rumah. Orang kaya dia boleh beli rumah, but not a home. Dia kata, tapi dia tak boleh beli kediaman. Dia beli rumah 1 juta lebih pun dia duduk hangat. Dia tak boleh duduk di rumah, dia nak duduk di night club juga. Dia boleh beli rumah, tapi dia tak boleh beli kediaman. House dengan home ni tak sama. They can buy fun, dia kata, but not happiness. Manusia ada duit, dia boleh beli fun. Fun ni, apa mau boleh lah. Bayar duit aja orang main apa, main kugiran, pancaragam, lompat. Fun lah yang tu. But not happiness, tapi jiwa tak seronok. Nampak dia loncat-loncat gelap. Nampak aja macam tu. Jiwa kosong. Jiwa tak seronok. Dia tak tahu nak buat apa. Ada kekosongan dalam hati dia. Dia tak tahu nak isi dengan apa. Benda ni kadang-kadang kita bercakap tak nampak. Tapi orang yang mengalami kekosongan jiwa, dia nampak benda ni. Dia nampak benda ni. Betapa kosong jiwa dia. Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia aja yang tahu. Hadisnya dia kata Anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala kuntu ma'ar rakbi alladhina waqafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sakhlatil maitah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi hanat 'ala ahliha hina alqawha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah aku beserta dengan orang-orang tunggangan yang berhenti mereka itu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melihat ke atas seekor anak kambing mati. Sahabat ni nama dia Mustawrid. Dia kata aku sama-sama dengan satu rombongan dengan Nabi. Nabi keluar bersama dengan Nabi, ada satu rombongan. Dalam rombongan tu ada dia ni, ada Al-Mustawrid ni. Ikut sama-sama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba sampai tengah jalan, jumpa bangkai anak kambing. Jumpa bangkai anak kambing duduk tepi jalan. Yang ni yang dicampakkan oleh orang di situ. Di dalam berdiri ramai-ramai di situ. Lalu bersabda Nabi SAW di hadapan segala sahabatnya itu. Sabda Nabi, adakah sekalian kamu fikir akan ini anak kambing mati yang dicampak oleh tuannya di sini. Telah keji ia atas tuannya itu pada waktu mereka itu campak akan dia. Jumpa bangkai anak kambing, Nabi berhenti. Bila Nabi berhenti, rombongan semua pakat berhenti. Bila berhenti, Nabi bercakap di depan sahabat-sahabat ni. Nabi kata, hampa tengok ni bangkai anak kambing. Nabi kata. Hampa boleh bayang tak, Nabi kata, tuan punya anak kambing ni, bila anak kambing ni mati tadi ni, dah jadi bangkai ni, masa dia pergi lempang, macam mana rasa tuan kambing ni? Masa dia pergi lempang bangkai anak kambing dia ni, macam mana rasa dia? Dia sayang ke? Dia macam manakah perasaan tuan anak kambing ni tadi? Bangkai, tuan-tuan. Siapa yang sayang bangkai? Orang ni bila kambing dia, bila lembu dia, bila kebau dia mati, masa hidup dia seronok lah duduk baca ni raya haji nak main bulan berapa bulan lagi, boleh untung berapa duit apa semua duduk baca dah. Tapi bila mati, pakat tak mengaku, kata lembu dia. Kembung perut tepi jalan sampai meletup perut. Tak ada siapa mengaku, kata lembu dia. Orang pergi kata dia, bukan lembu hang ke? Tak, lembu aku dah ada rumah. Tak mengaku. Pasal apa? Pasal dah mati dah. Punya sayang lembu tu, hari-hari pidu bagi mandi, pidu urut badan, pidu apa, punya sayang lembu tu, mati aja lembu tu, mati pula mati, bertuh lori, terkangkang jatuh tepi jalan, tak mengaku, kata lembu dia.
Orang kata kami tahu lembu hang. Dia kata tak, lembu aku duduk dalam rumah. Tak mengaku dah. Pasal apa? Pasal kejinya lembu tu pada mata tuan dia. Pasal hinanya lembu tu pada mata tuan dia. Ketika sudah jadi bangkai. Nabi SAW tengah duduk dalam satu rombongan. Jalan-jalan tiba-tiba jumpa lembu mati tengah jalan. Jumpa anak kambing mati tengah jalan ni. Nabi terus tanya sahabat dia. Hampa boleh bayang tak perasaan tuan dia. Masa dia melempak anak kambing dia mati ni di sini. Hampa boleh bayang tak perasaan dia macam mana? Adakah kamu fikir yang demikian itu? Nabi kata hampa pernah fikir tak benda tu? Bila didengar mereka itu sabda Nabi SAW yang demikian, lalu dijawab oleh mereka itu, qalu min hawaniha alqauha ya Rasulullah. Qala fad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Maka kata sahabat-sahabat Nabi, dari sebab kejinya itulah jadi mereka itu campakkan dia ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, tuan anak kambing mati ni, masa dia lempang tadi, makna dia cukup tak maulah bangkai ni. Makna dia benci kepada bangkai ni. Dia buang bangkai ni. Maka jawab Nabi SAW, maka bahawasanya dunia itu lebih keji atas Allah daripada bangkai ini ke atas tuannya. Nabi kata, kalau tuan dia tadi pun benci dah tengok kambing mampu ini, Allah Subhanahu Wa Taala lagi benci kepada dunia ni, lebih benci daripada kawan hak buang anak kambing mati. Nabi kata, bandingan tu, nak bawa bandingan, kata dunia ni tak ada apa di sisi Tuhan. Nak abangnya tu. Kalau macam ni punya agama duk terang kat kita tuan-tuan, padan ke kita nak kelih adik-beradik kerana dunia? Padan ke? Abang dengan adik tak bercakap kerana harta pusaka. Padan ke kita nak putus satu hubungan rahim? Rahim ni makna dia sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Silatul rahim. Silah ni makna dia hubungan. Rahim ni maksud dia sayang. Hubungan kasih sayang. Abang dengan adik kena ada silatul rahim. Kena ada hubungan kasih sayang. Patutkah abang tak mau bercakap langsung dengan adik sampai adik mati tak mau pergi tengok semata-mata kerana kes harta pusaka? Patut tak patut jadi macam tu? Sedangkan harta pusaka tu adalah sebahagian daripada dunia. Dunia yang dipandang keji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan silaturahim yang Allah pandang cukup mulia. Patutkah kita buang apa yang Allah pandang mulia kerana nak ambil benda yang Allah pandang keji? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Kata Abu Isa, ini hadis, yakni hadis Al-Mustawrid itu hadis yang hasan. Kemudian muka surat berikutnya tu tuan-tuan, dia ulang benda yang sama. 78 pun ulang benda yang sama. 79, saya baca hadis dia saja. Juga hadis berkaitan dengan benda yang sama. Saya baca hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala inna ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala, wa 'alimun aw muta'allim, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksud hadis tu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ni mal'un, dilaknat. Orang Penang kata mal'un. Mal'un tu bahasa Arab, mal'un. Mal'un maksudnya orang yang kena laknat. Nabi kata, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ni mal'unah, dilaknat oleh Tuhan. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalam dia. Illa zikrullah wa ma wala, melainkan zikrullah. Dunia ni habanglah emas ke perak ke intan ke berlian ke pangkat kedudukan ke apa ke, semua ni mal'un. Dia kata Tuhan laknat semua ni. Illa zikrullah, melainkan zikrullah, orang yang ingat Allah, sama ada dengan baca Quran ataupun dengan berzikir ataupun dengan bertafakur, duk saja-saja duk ingat kebesaran Tuhan dan sebagainya. Hak ni Tuhan nilai sebagai kebaikan.
Wa ma wallah, dan barang yang bertali mali, yang berkaitan dengan zikrullah. Wa alimun, dan di dalam dunia ni juga yang Allah pandang ialah alim, orang yang ada ilmu yang mengajar orang. Allah pandang benda ni. Au muta'allim, ataupun Allah pandang kepada muta'allim, kepada orang yang pergi belajar ilmu. 3 benda ni Allah melihat sebagai bernilai dalam dunia. Yang pertama, zikrullah. Ingat Allah. Sama ada ingat dengan cara baca Quran, atau ingat dengan cara zikir, ataupun ingat dengan cara bertafakur, ataupun ingat dengan cara turut perintah Allah dan sebagainya. Apa juga cara wama walah, dan apa juga yang berkaitan dengan ingat Allah. Yang ni Tuhan akan nilai dia sebagai kebaikan. Dan yang kedua yang Allah nilai ialah alim, orang yang ada ilmu dan dia sampaikan ilmu dia untuk dikongsi oleh orang lain. Allah nilai benda ni. Dan yang ketiga, muta'allim, orang yang nak belajar ilmu. Allah melihat 3 ini sebagai benda bernilai dalam dunia. Lain Allah tak pandang. Begitu. Tuan buka muka sebelah, muka surat 80. Masalah, dia kata dunia ni 6 perkara. Yang ni kita baca. Sebenarnya tersebut di dalam Ihya Ulumuddin telah berkata baginda Ali radhiyallahu anhu. Hanya sahaja dunia ni 6 perkara. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dia kata dunia ni campur, tolak, darat, bahagi 6 benda aja. Yang kata dunia ni 6 perkara aja. Iaitu yang pertama yang dimakan. Yang kata dunia ni benda makan. Dan kita hari-hari dengar orang sembang yang tu lah. Nak makan tak mana? Kedai mana makan sudah. Orang tu sembang ni sembang makan. Oh, dia kata nak try bihuzub tang ni bagus. Nak try mi koh tang ni bagus. Manusia. Kan? Nyam-nyam ni penting. Kan? Nyam-nyam. Makan ini dunia. Sayyidina Ali kata. Pada dulu sampai lah ni ingat sampai kiamat. Cerita pasal nak pergi makan tang mana ni hari-hari ada orang cakap. Satu. Yang kedua, yang diminum. Makan minum lah. Yang diminum. Cakap, hari-hari nak minum apa? Jom pergi kedai, minum sikit. Minum. Jumpa kawan tengah jalan pun singgah kedai kopi, minum. Jumpa kawan tengah jalan pun ajak pergi ke rumah, minum. Dunia ni makan, minum. Yang ketiga, yang kata dunia ni, kata Sayyidina Ali, yang dipakai. Kan? Dunia. Daripada dulu duit tak apa ada, pakai cara-cara tak apa ada duit. Bila ada duit sikit, pakai cara ada duit. Yang dipakai. Kan? Kalau dulu pakai seluar cap MCO ya. Dulu, MCO, AMCO. Lah tak ada lah, brand tu. Dulu MCO lah. Kan? Muda-muda dulu MCO kira okey lah. Lah tengok, Texan ke, Levi's ke, apa yang patut-patut lah. Tak ada duit, pakai cara tak ada duit. Ada duit, pakai cara ada duit. Biasalah. Dulu masa tak apa terkenal sangat. Dulu baju, seluar, necktie pun harga RM60 je. Bila dah ada duit sikit, necktie saja harga RM5,000. RM5,000 tuan-tuan. Pure silk dia panggil. Sutera asli. RM5,000 jelas. Boleh ditengkok. Pakai. Sentiasa manusia ni duk fikir yang tu nak upgrade. Daripada masa ke semasa nak upgrade. Nak bagi naik macam tu. Dari segi pakaian. Yang keempat kata Sayyidina Ali, yang kata dunia ni yang ditunggang. Kenderaan lah. Dulu Honda Life. Namanya Honda Life. Bunyi pun macam motor Honda Car. Honda Life dulu. Tapi masa zaman dia baru keluar dulu, main duk tengok dia punya gambar dia dalam pamphlet tu cukup elok lah. Lah tinggal tepi jalan, tinggal dengan kunci-kunci pun orang tak ambil. Dulu boleh dekat tu pakai yang tu. Naik sikit sampai di ultimate apa? Dia ada dia punya slogan BMW. Di ultimate machine apa dia tulis. Kemuncak kepada alam permotoran BMW. Banyak makan wang. Kan? Beli pun mahal, minyak pun dia terkedarah kuat.
Bukan tekan makan, tekan darah kuat. Kalau kaki tu ikut mengaji tak boleh pakai BMW. Kalau pakai sat muflis. Pasal apa ni? Minyak kuat. Kan? Tapi ada orang pakai. Ada orang pakai. Pasal apa? Dia punya standard dah pergi situ dah. Itu dunia. Dulu cara dulu, lah cara lah. Dia ikut kemampuan dia lah. Orang kata lagi besar periuk, lagi banyak gerak. Dulu pendapatan 1,000, belanja cara 1,000. Lah pendapatan 10,000, belanja cara 10,000. Inilah cerita yang kata dunia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamallahu wajah. Yang kelima, yang kata dunia ni, kata Sayyidina Ali, yang diperisterikan. Perempuan. Dulu zaman tak apa ada duit. Itulah. Dialah. Orang kuat kita. Bila ada duit sikit, duk nampak dia ni, awak nampak berlemoh yang kata ni. Yang kata manusia ni. Atas dunia dia jadi macam tu. Dulu zaman susah, zaman apa tu lah. Segak pun dia, apa pun dia lah. Duit ada sikit, duk nampak berlemoh kontor. Awang ni busuk hancin lah, awang ni berlemoh lah, awang ni. Ada pasal lah tu, yang hidup cakap lagu tu. Pasal apa? Pasal standard dia dalam dunia naik sikit. Maka dia nampak macam tu. Yang keenam, kata Sayyidina Ali, dunia ni ialah yang dicium. Wangi. Maksud dia wangi. Tuan-tuan pergi supermarket tengok, Allahu Akbar. Satu floor kalau di Pacific Hypermarket Pride tu, satu floor tu perfume saja, minyak wangi saja satu floor, tuan-tuan. Nama ni berbagai-bagai nama tak ada. Wangi. Pasal apa? Pasal manusia bila ada duit sikit atas dunia, dia mau benda-benda ni. Kau ni apa? Dia kata orang tu pakai minyak atar ya. Kita ada ni pun mujur minyak atar. Kalau aku pakai minyak tar saja. Dia kata pakailah. Dia tunjuk nama macam-macam. Manusia bila hidup atas dunia, ini benda yang menjadi bahan cerita dia. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata dunia ni 6 perkara ni aja. Pusin pi pusin mai campur tolak darat bahagi, dia duk main 6 benda ni aja. Dia kata. Maka yang lebih mulia daripada makanan itu ialah madu lebah. Sayyidina Ali kata, hang cakap pasal makanan. Dalam senarai makanan ni, hak paling bagus, madu lebah. Untuk kita dah baca hadis di mana kata yang sahabat. Satu orang sahabat sakit perut. Maka kawan dia pun tak tahu nak buat apa, dah lari pergi jumpa Nabi. Bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, sahabat aku di rumah nu sakit perut. Nabi kata apa? Nabi kata bagi madu lebah dekat dia. Balik mai ambil madu lebah bagi makan. Makan. Kau duk teruk sakit perut. Lari pergi kat Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, dia sakit lagi. Nabi kata bagi madu lebah. Dia pun balik mai. Ambil sekancar lagi bubuh dalam mulut kawan dia. Tengok. Kau duk lorat lagi. Lari pergi kat Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, nampak kau duk lorat. Nabi kata kat dia, bagi madu lebah. Dah tapi bagi 3 kali dah, nampak kau duk lorat. Nabi kata, bagi madu lebah. Nabi kata. Dia balik main, bagi lagi. Nampak teruk lagi. Balik pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku dah bagi berapa kali dah, nampak makin teruk. Bukan nampak makin baik. Nabi kata apa? Nabi kata, madu lebah tidak dusta. Perut kawan kamu yang dusta. Nabi, dia firm. Bila dia kata yang tu. Nabi kata madu lebah tidak dusta. Pasal apa? Pasal dalam Quran sebut tentang madu lebah dan kebaikan dia. Dan fadilat dia. Dan kelebihan dia. Kalau Quran, kalau Allah sebut kata madu lebah ni boleh buat banyak penawang kepada banyak sakit. Mustahil hak Tuhan kata tak betul. Aku dah suruh dah buat macam yang Tuhan kata. Hang duk main habang kata tak mau nak baik. Hang duk main habang kata teruk lagi. Nabi kata apa? Nabi kata madu lebah tidak dusta. Pasal Tuhan yang kata. Perut kawan kamu yang dusta. Nabi kata. Bagi kat dia madu lebah. Nabi kata. Dia ni pun tak tahu. Balik. Bagi lagi sendiri lega. Lega. Balik main habang dekat Nabi. Nabi kata lagi sekali. Betul macam yang Tuhan kata. Madu lebah tak dusta. Pasal Allah yang suruh benda tu. Perut kawan kamu yang dusta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata yang lebih mulia daripada makanan ialah madu lebah.
Maka ialah air manis yang terbit daripada mulut lebah. Yang kata makanan paling istimewa dalam dunia ni adalah satu cairan yang keluar daripada mulut binatang. Nama lebah. Apa sangat dunia ni? Makanan yang paling hebat pun air liok lebah saja. Apa yang kata dunia ni hebat sangat? Apa yang kata dunia ni dahsyat tak mana sangat? Makanan yang paling hebat atas dunia pun air liok lebah saja. Begitu. Dan semulia-mulia minuman itu ialah air. Maka air itu bersamaan punyanya oleh orang baik dan orang jahat. Minuman yang paling baik apa? Air. Karan tak ada, tak apa tuan-tuan. Jangan air tak ada. Ini karan tak ada semua orang kan. Karan tak ada, tak apa. Jangan air tak ada. Karan tak ada, kita reti torah lagi. Reti, duduk dalam rumah hangat ke duduk di dalam. Gelap cucuh. Lilin cucuh apa pasang pergi lah toslet ke apa ke. Reti lagi nak fikir. Air tak ada apa guna. Air tak ada. Bukan air pancung tak ada. Air tak ada. Telaga pun tak ada air. Pancung pun tak ada air. Air tak ada. Nak buat lagu mana? Maka dia kata minuman, semulia-mulia minuman ni air lah dia kata. Maka air ni bersamaan punyanya oleh orang baik dan orang jahat. Air ni, orang kafir pun dapat banyak tu. Orang Islam pun dapat banyak tu. Tak ada apa air ni. Yang kata istimewa sangat air ni, minuman ni, sama aja. Orang semayang pun minum air tu lah. Orang yang duk lawan Tuhan pun minum air tu lah. Dia kata dan semulia-mulia yang diperisterikan itu ialah perempuan. Dia kata yang diperisterikan perempuan lah. Mana ada orang kahwin sama-sama lelaki-lelaki. Kecuali di negeri orang putih. Negeri orang putih, dia pun minta nak kahwin lelaki-lelaki, kahwin lelaki-lelaki. Bila gereja bantah permintaan mereka boikot, maka tak pergi gereja. Gereja takut orang tak main. Gereja kata okey. Lah, gereja di negeri orang putih bagi menikah pasangan lelaki-lelaki dengan lelaki-lelaki. Di negeri orang putih banyak dah. Mereka legalize benda tu. Mereka legalkan. Mereka sahkan perkahwinan itu. Pasal apa? Pasal kena ubud dengan orang dia. Kalau hampa duduk lawan kata tak boleh, kami tak pergi gereja. Oh, kalau duduk tu main, boleh. Islam tak boleh macam tu. Islam kalau kata tak boleh, tak boleh lah. Hampa tak main, hampa punya hal lah. Esok hampa tanggung lah depan Tuhan esok. Kami nak kena turun, hampa tak boleh lah. Maka sebaik-baik, yang kata isteri itu sebaik-baik ialah perempuan. Maka ialah pertemukan jalan kencing dan jalan kencing. Dia kata yang kata perempuan, yang kata ada isteri ni apa dia? Ya ni lah Sayyidina Ali kata. Habis sangat kemuncak kepada berkenan dekat satu orang perempuan ni, kemuncak dia yang tu lah. Bagi bertemu dua tempat tak elok. Sayyidina Ali kata lagu tu. Segak macam mana pun serupa je. Lagu tu je boleh terang, lebih kita boleh lah. Kan? Tu aja yang kata dunia tu aja saya kata. Dan sebaik-baik yang dicium itu ialah kasturi. Yang kata wangi ni, dia kata pergi supermarket ni nama macam-macam. Benda wangi, perfume wangi ni nama macam-macam. Tapi habis wangi, kasturi. Tak boleh lawan wangi kasturi. Campurlah chemical apa, bahan kimia apa pun nak hasilkan satu minyak wangi apa pun, tak boleh lawan wangi kasturi. Begitu. Dan sebaik-baik yang dicium itu kasturi, maka ialah darah kijang. Dia kata yang kata kasturi itu ialah satu part daripada kijang. Yang orang duk ambil buat ibu minyak wangi tu, ambil daripada kijang. Tentang pergi tanya orang yang duk buat minyak wangi. Bahagian dia ambil duk buat ibu minyak wangi. Kecil aja. Hak tu lah dia rebuih lah, dia buat apa lah, duk buat bagi jadi sampai ribu-ribu botol ni. Bahagian tu aja. Bahagian tu diambil daripada kijang. Tu hak wangi tu. Ibu dia mesti main daripada badan kijang. Apa sangat dunia ni yang kata wangi ni rupa-rupanya ambil daripada kijang. Dia buat lumuk di badan kita. Dan sebaik-baik tunggangan itu ialah kuda. Maka di atasnya kematian anak lelaki-lelaki. Oh, hebat sekali zaman dulu kenderaan. Bila bercakap kenderaan zaman dulu, tunggangan zaman dulu paling hebat kuda lah. Tapi kuda, yang kata kuda yang hebat ni, di atas belakang kuda lah ramai anak-anak lelaki-lelaki mati dalam perang. Kalau budak-budak muda kita lah ni motor lah.
Motor ni sehebat-hebat tunggangan bagi mereka lah. Ayah dia ada duit nak beli kereta pun tak mahu. Dia mahu motor je. Pasal apa? Pasal bagi dia motor tu hebat. Kereta ni kira tak mahu. Dia mahu motor. Dia boleh pakai komplit set daripada kepala sampai ke kaki. Pakai sesuai dengan nak naik motor besar ni. Dia boleh koyak minyak motor tu. Bila lalu depan orang duk main masjid ni, dia angkat tayar depan. Kira yang ni cukup hebat lah. Saja. Duk kawasan perumahan. Kawasan perumahan rumah tu ada banyak tu. Dia nak balik rumah dia. Dia ujung tu saja dia koyak minyak motor. Weng. Nak bagi orang sakit hati buat apa tu. Pak pun tak ada masalah. Pak pun tak tahu anak dia yang duk koyak minyak motor yang balik. Bukan tak tahu. Tak kisah. Tu saja yang kata dunia ni hebat dari mana pun dia menjadi punca kematian orang. Kalau kuda pun kuda, kalau kereta pun kereta. Aksiden mati serba tu. Tu saya cakap kereta lah. Kenderaan hebat tu, kapal terbang apa semua pun dia crash sekali mati ratus-ratus orang. Tu saja yang kata dunia ni. Tak ada apa dia kata. Dan sebaik-baik pakaian itu ialah sutera. Maka iaitu sarang ular. Oh, pakaian yang paling hebat ni sutera lah. Sutera ni apa? Kalau sutera yang asli, sarang ular. Yang liang ular. Maka cubalah tilik akan kejinya dunia ni. Sayyidina Ali kata hampa fikir yang ni, fahamlah. Yang kata dunia ni, inilah hakikat dunia. Apa yang kita dapat dengan dunia ni. Begitu. Masalah dunia ni hina amat dan sedikit amat dengan nisbah kepada akhirat. Maka telah datang misal nisbah dunia dengan akhirat ni dalam beberapa riwayat hadis. Satu daripadanya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil Mustawrid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Diriwayatkan hadis ni daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, apakah nisbahnya dan berapakah kadarnya dunia ni pada sisi Allah di akhirat? Tiada ada melainkan seumpama barang yang dijadikan oleh seorang daripada kamu akan sebiji jarinya di dalam laut. Yang ni dicelupkannya ujung jarinya ke dalam laut yang luas yang tiada bertepi. Kemudian ditariknya jari itu dari dalam laut itu. Maka lihatlah apa yang ada kembali sama jari itu. Bukankah sedikit basah jua? Demikianlah jua dunia dengan akhirat itu sedikit amat nisbahnya. Sebagaimana yang dimisalkan oleh Nabi itu. Nak banding dunia dengan akhirat ni. Akhirat ni umpama lautan. Dia kata. Dunia ni umpama kita ambil jari celup dalam air laut. Angkat banyak mana basah di jari, itulah dunia. Nak banding dengan lautan yang luas ni, dunia ni macam jari celup tu aja. Celup angkat air hak duk lekat di jari tu dunia. Banyak tu aja dunia. Akhirat nu punya besar tu ada. Tuan tengok iklan dalam TV, dia kata sampah saja. Sampah yang dibuat oleh orang Kuala Lumpur saja. Dia kata kalau pergi lungguk di stadium Bukit Jalil, penuh stadium tu. Sampah. Orang Kuala Lumpur saja buat sampah. Dia kata kalau pergi lungguk, penuh stadium Bukit Jalil tu. Punya dahsyat. Tu baru sampah Kuala Lumpur banyak tu. Belum sampah dalam dunia ni lagi. Nisbah sampah Kuala Lumpur pun kita dengar gerun dah. Tuan-tuan nak nisbah sampah dalam dunia ni. Punya banyaknya sampah. Kita kata banyak. Nisbah kepada sampah dunia, berapa punya banyak. Nak nisbah dunia dengan akhirat ni lebih dahsyat lagi. Bandingan dia lebih dahsyat lagi. Dunia ni banyak jari celup dalam air laut tu angkat, takat basah jari, takat tu aja dunia. Akhirat hak lautan luas tu, itu akhirat. Makna kata dunia ni kecil lah, tak ada apa bagi Tuhan. Akhirat tu yang sebenar-benar yang Tuhan nak tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya duk cerita baru ni dengan kawan di Masjid Padang Temusu. Dia ada abang, dia baca dalam majalah apa tak. Duk cerita pasal jari manusia ni. Kan?
Dalam Quran surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Tuhan kata, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tuhan kata, bala, bahkan, qadirina ala an nusawwiya banana. Kami boleh, kalau kami nak buat jari manusia ni jadi sama. Tuhan kata. Ni, cap jari kita ni, tak ada dua manusia dalam dunia ni yang sama cap jari. Tak ada dua orang yang sama. Semua tak sama. Besar ni aja, kecil aja jari kita ni, kecil aja. Tapi tak ada nak cari dua orang dalam dunia ni yang mempunyai cap jari sama. Tak ada. Punya dahsyatnya Tuhan boleh buat dalam kawasan sempit macam ni, dia boleh buat bagi belai. Tapi Tuhan kata dalam Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami boleh buat kalau kami nak bagi jadi sama jari manusia. Nak buat sama senang. Hak susah ni nak buat bagi belain. Hak tu yang susah. Tuhan boleh buat hak susah tu. Hak senang ni tak ada apa-apa lah. Kawan hak di Masjid Padang Temusuh ni, dia kata dia baca dalam majalah apa tau. Saintis. Dia kata kalau sekiranya manusia nak cuba buat cap jari manusia bagi belain daripada hak ada dalam dunia ni, dia nak, Tuhan boleh buat. Manusia seorang nak pergi cuba buat satu cap jari bagi belain daripada orang ada dalam dunia ni. Dia perlu komputer sebesar padang bola. Dia perlu satu komputer tu sebesar padang bola untuk nak reka buat satu cap jari bagi belain. Kalau tidak, reka-reka ada orang mana di Ethiopia ada seorang macam tu. Reka di Afrika ada satu. Reka di New Zealand ada satu macam tu. Reka di Amerika ada satu macam tu. Tak boleh. Nak reka bagi jadi belain, bagi tak ada orang yang cap jari macam tu. Kalau nak reka tu, dia nak kena pakai komputer design. Komputer tu kena besar padang bola. Baru boleh, kata saintis tu. Tuan-tuan, kalau duduk fikir buat kajian tentang benda ni, Baharul Mazi ni tak habis baca. Banyak cerita. Tapi orang kaji. Dalam Quran orang kaji. Dari segi penggunaan perkataan dunia dengan perkataan akhirat. Orang buat kajian ni. Orang-orang matematik ni, dia buat kajian tentang benda ni. Buat kajian. Dunia, akhirat. Dalam Quran, Tuhan sebut sama banyak. Perkataan dunia, Tuhan sebut 115 kali. Perkataan akhirat, Tuhan sebut 115 kali. Tuan-tuan bayangkan Quran yang 30 juzuk, 6,000 lebih ada ayat ada dalam Quran ni. Tuhan boleh balance benda ni. Boleh dunia sebut 115 kali, akhirat pun sebut 115 kali. Ya Allah. Tuhan sebut perkataan hayah, perkataan hidup dengan perkataan maut, perkataan mati. Sama banyak, 145 kali. Hidup 145 kali sebut dalam 30 juzuk Quran tu, ada 145 kali sebut perkataan hayat. Dan dalam Quran juga ada 145 kali Tuhan sebut perkataan maut, perkataan mati. Tuhan atur macam tu dengan ayat dia cantik, dengan bahasa dia sedap, dengan sastranya tinggi, dengan isi kandungannya yang dalam pada tu. Tuhan boleh atur ni. Dari segi nombor-nombor ni Tuhan boleh atur lagi. Perkataan malaikat Tuhan sebut 68 kali. Perkataan syaitan Tuhan sebut 68 kali. Dia pergi jadi pair macam tu. Pergi jadi pasang-pasang macam tu dengan bilangan yang sama. Perkataan rajul, orang laki-laki, disebut 24 kali. Perkataan imra'ah, perempuan, disebut 24 kali. Ada orang buat kajian tentang benda ni. Bila dia kaji, dia dapat angka yang macam ni, hati dia rasa macam mana? Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, itu dia yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita begitu sekali. Nah, macam-macam kajian orang bahas. Lepas tu manusia ni dia buat macam-macam lagi lah. Ada kawan hantar mail email kat saya. Dia kata ada beberapa benda yang miracle, yang ajaib dalam dunia ni. Dia kata, tahukah kamu bahawa lembu hanya boleh naik tangga tapi tak boleh turun tangga. Dia kata, ini tak tahu betul tak tahu. Ini kena duduk try.
Bawa lembu pergi kat tangga, cuma boleh naik ke tak boleh naik. Kalau berdasarkan kajian, dia kata lembu tangga dia boleh agak naik. Turun tak mana? Dia kena dukung dia turun. Kajian orang wallahu a'lam betul tak betul ni. Kan? Dia kata orang perempuan dengan orang lelaki dari segi kejit mata. Dia kata orang perempuan kejit mata, dia kata 2 kali ganda lebih daripada orang lelaki. Kalau orang lelaki dalam seminit kejit 10 kali, orang perempuan 20 kali. Kecuali dia sakit, lalu kejit tak monti itu cerita lain lah. Dalam keadaan normal biasa ni dia kata macam tu punya. Orang perempuan dia kejit 2 kali, orang lelaki dia kejit sekali, dia kata. Kan? Ni kajian tak tahu betul tak betul. Dia kata siput, dia kata apa jenis siput pun dia boleh tidur paling lama 3 tahun. Dia kata. Macam ni punya email lepas hantar mail. Kita duduk baca nak kata buang masa pun takkan betul ke tak? Kajian siput dia kata boleh lena sampai 3 tahun. 3 hari pun kita tegak dahsyat dah. Lena 3 tahun boleh lena. Kemudian dia kata mata manusia ni daripada kecil sampai besar, saiz dia besar banyak tu besar tu. Mata manusia tak membesar apabila manusia membesar. Dia kata buat kajian dia dapati macam tu. Mata budak kecil itu sampai dia tua mata dia besar tu lain daripada mata dia ikut badan besar. Dia kata kan wallahu a'lam. Pikaji pula tu apa nama beruang hak duduk di kutub utara tu, beruang polar apa dia panggil? Polar bear tu. Polar bear depa pergi buat kajian, dia kata polar bear semua sekali kidal tangan kiri. Bukan senang tu nak pergi duduk kaji dia ni, dia cekah kita saja. Tapi ada orang pergi buat kajian benda-benda. Kalau betul maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang atur benda ni semua. Tuhan atur. Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia nak meningkatkan keimanan dia ada banyak cara. Banyak cara. Doktor, iman meningkat cara kedoktoran. Doktor, iman meningkat cara kedoktoran. Saya pernah cerita dulu satu kuliah di mana ada satu sahabat yang kata you have been given a second chance. Dia pun seorang ahli apa nama X-ray pakar. Kan? Dia kena sakit jantung. Dah lepas operate, antara sedar tak sedar tu dia dengar bunyi suara tu. Suara mai abang kata hang ni Tuhan bagi dekat hang peluang yang kedua. Dia cuba nak celak, nak tengok tak nampak siapa yang kata ni, tapi dia dengar suara tu, bukan dia angan apa dah, dia dengar suara tu. Kadang-kadang macam-macam cerita. Benda-benda ni macam-macam cerita. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia nak bagi satu petunjuk dekat orang, Allah boleh bagi dengan bermacam-macam cara. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk muka surat 81, bab ma jaa anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Lepas ni kita akan masuk satu bab hadis yang membicarakan bahawa dunia ni penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Pasal apa? Pasal apa yang kata dunia ni penjaga orang mukmin, syurga orang kafir? Nabi kata, dalam hadis Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi kata dunia ni penjara orang yang beriman dan menjadi syurga kepada orang kafir. Penjara ni maksud apa anda? Penjara ni maksudnya nak keluar tak boleh, tak bebas. Maksudnya tak bebas. Orang Islam di atas dunia ni tak bebas. Jangan kata kita bebas, kita tak bebas. Kita tak boleh apa ingat nak buat boleh buat, tak boleh. Ada benda kita teringin nak buat tapi agama tak bagi buat, maka tak boleh buatlah. Ada benda kita teringin nak buat tapi agama kata tak boleh. Kita tak bebas untuk nak buat. Dengan kita seolah-olah terpenjara. Orang kafir, dunia ni syurga dia. Apa dia benda yang melarang, semua boleh buat dia. Rasuah dia boleh bagi. Dia bagi rasuah bukan setakat dia langgar undang-undang negara. Kalau setakat dia bagi rasuah habis sangat, dia hanya melanggar undang-undang negara. Tapi orang Islam kalau bagi rasuah bukan setakat melanggar undang-undang negara. Allah larang, tak bagi buat. Maka itu sebab kadang-kadang orang kata menyaga ni Cina tak apalah, mereka apa pun boleh. Mereka nak bagi rasuah, mereka nak apa, orang tak kacau menyaga mereka. Pasal apa? Pasal mereka bagi rasuah sana sini. Orang tak main kacau mereka.
Kita orang Islam meniaga, payahlah kita nak bagi duk ingat Tuhan tak. Kita tak bagi, kita kena kacau. Kita duk ingat macam tu. Maka kita rasa macam dunia ni penjara bagi kita. Kafir beraja di mata sultan di hati. Apa dia nak buat, dia buat. Pasal apa? Tak ada benda yang dilarang. Agama tak melarang dia buat macam tu. Agama dia tak larang dia buat macam tu. Maka dengan kerana tu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni bagi orang Islam umpama penjara. Kita tak bebas nak buat apa kita berasa nak buat. Ada benda kita boleh buat, ada benda teringin nak buat pun tak boleh buat. Pasal agama tak bagi buat. Tapi wajannatul kafir, bagi orang kafir syurga bagi dia. Dia nak menipu pun dia tak ada ingat. Dia tak ada dosa pahala. Kita ada dosa pahala. Kita akan tengok macam mana Nabi SAW menghurai hadis ni kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.